Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pelajaran pendidikan Islam tingkatan 1. Pada hari ini Ustazah akan menerangkan tajuk ibadah, iaitu konsep ibadah dan jenis hukum. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi dalam tajuk konsep ibadah dan jenis hukum, pertama sekali, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan ibadah. Ibadah dari segi bahasa bermaksud tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi bahasa, ibadah bermaksud tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala dari segi istilah pula, ibadah bermaksud semua perkataan dan semua perbuatan zahir dan batin yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang sekali lagi, maksud ibadah dari segi istilah ialah semua perbuatan dan perkataan zahir dan batin yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita akan tengok jenis-jenis ibadah. Di dalam Islam, jenis ibadah terbahagi kepada dua. Jenis ibadah terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama ibadah khusus dan yang kedua adalah ibadah umum. Ibadah khusus dan ibadah umum. Jadi ibadah terbahagi kepada dua jenis, iaitu ibadah khusus dan ibadah umum. Apa yang dimaksudkan dengan ibadah khusus? Ibadah khusus ialah ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dari segi cara, rukun dan syaratnya serta tidak boleh diubah. Saya ulang sekali lagi, apa yang dimaksudkan dengan ibadah khusus ialah ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, rukun dan syaratnya serta tidak boleh diubah. Apa contoh ibadah khusus? Contoh ibadah khusus seperti solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan menunaikan ibadah haji bagi yang berkemampuan. Kenapakah solat dikatakan ibadah khusus? Kerana di dalam Islam telah ditetapkan cara solat, kemudian telah ditetapkan rukun dalam solat, dan dalam solat juga telah ditetapkan syarat-syarat sah solat. Dan cara, rukun serta syarat-syarat ini kita tidak boleh ubah. Jadi inilah yang dikatakan ibadah khusus. Seterusnya ibadah umum. Ibadah umum, apa pula yang dimaksudkan dengan ibadah umum? Ibadah yang meliputi segala aspek kehidupan, sama ada yang berkaitan dengan hubungan manusia sesama manusia ataupun dengan makhluk lain yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Saya ulang sekali lagi, apa yang dimaksudkan dengan ibadah umum ialah ibadah yang meliputi aspek kehidupan, sama ada yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia ataupun dengan makhluk lain yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya, ibadah umum ni makan, minum, bekerja dan berniaga. Seterusnya kita pergi kepada tajuk jenis-jenis hukum. Jenis-jenis hukum di dalam Islam ada 5. Dalam Islam ada berapa hukum? Ada 5 jenis hukum. Apa 5 jenis hukum itu? Iaitu wajib, haram, makruh, sunat dan harus. Kita pergi kepada hukum wajib. Apakah yang dimaksudkan dengan hukum wajib di dalam Islam? Wajib bermaksud, hukum wajib bermaksud mendapat pahala jika dilakukan dan berdosa jika ditinggalkan. Saya ulang, mendapat pahala jika dilakukan dan mendapat dosa apabila ditinggalkan. Contohnya apa? Contohnya solat 5 waktu. Allah telah mewajibkan umat Islam untuk sembahyang 5 waktu sehari semalam. Maka haram bagi umat Islam untuk meninggalkan solat dengan sengaja. Jadi sesiapa yang mendirikan solat akan mendapat
pahala, dan sesiapa yang meninggalkan solat pula akan mendapat dosa. Itu yang dimaksudkan dengan wajib. Seterusnya kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan hukum haram. Hukum haram pula ialah mendapat pahala jika ditinggalkan. Mendapat pahala jika ditinggalkan dan berdosa jika dilakukan. Mendapat dosa jika dilakukan. Dia terbalik dengan hukum wajib tadi. Terbalik daripada hukum wajib. Contohnya berzina. Melakukan perzinaan antara lelaki dan perempuan yang tidak ada hubungan nikah, maka hukumnya adalah haram. Jadi umat Islam yang melakukan zina akan mendapat dosa, tetapi orang yang meninggalkan zina akan mendapat pahala. Itu yang dikatakan maksud haram dalam Islam. Seterusnya maksud makruh. Apakah yang dimaksudkan dengan makruh? Makruh ialah mendapat pahala jika ditinggalkan, mendapat pahala jika ditinggalkan dan tidak berdosa jika dilakukan. Saya ulang, mendapat pahala jika ditinggalkan dan tidak berdosa jika dilakukan. Maka siapa-siapa yang melakukannya tidak berdosa, tetapi bila ditinggalkan akan mendapat pahala. Contohnya apa? Contohnya bercakap ketika berwuduk. Ketika seseorang itu mengambil wuduk, dia berbual-bual dengan kawan, contoh. Jadi perbuatan tersebut makruh. Adalah lebih baik dia ambil dalam keadaan senyap. Tumpukan perhatian dia kepada anggota wuduk, basuhan anggota wuduk. Maka dia tinggalkan perbuatan bercakap-cakap tadi, mendapat pahala. Tetapi kalau dia buat juga, iaitu bercakap-cakap juga ketika berwuduk, tidaklah mendatangkan dosa. Itu maksud makruh. Seterusnya hukum sunat. Yang keempat, hukum sunat. Apakah yang dimaksudkan dengan hukum sunat? Iaitu mendapat pahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Mendapat pahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Apakah contoh ibadah yang mendapat pahala sunat? Contohnya puasa sunat pada hari Isnin dan hari Khamis. Jadi sesiapa yang melaksanakan ataupun berpuasa pada hari Isnin dan Khamis, dia akan mendapat pahala sunat kerana mengerjakan ibadah puasa sunat. Tetapi jika dia meninggalkan puasa tersebut ataupun dia tak mahu puasa pada Isnin dan Khamis, tidaklah berdosa bagi dia. Itu maksudnya hukum sunat. Seterusnya hukum harus. Hukum yang kelima adalah hukum harus. Apa maksud harus? Harus ialah tidak berdosa jika dilakukan dan ditinggalkan. Tidak berdosa jika dia melakukan dan tidak berdosa juga jika dia tinggalkan. Contoh perbuatan yang harus ialah contohnya bermain bola. Bermain bola. Jadi bermain bola tak adalah satu pilihan. Dia nak main bola pun boleh, tak nak main bola pun boleh. Itu dimaksudkan dengan maksud harus. Ustazah harap semua pelajar boleh faham dan boleh membezakan antara kelima-lima hukum tadi. Kelima-lima hukum tadi kamu boleh fahami dengan baik. Untuk lebih memahami hukum yang terdapat dalam Islam ni, mari kita tengok latihan yang Ustazah sediakan. Mari kita bincangkan apakah hukum bagi situasi-situasi yang berikut. Situasi yang pertama, Kamal mengambil wuduk sambil berbual-bual dengan rakannya. Saya ulang, Kamal mengambil wuduk sambil berbual-bual dengan rakannya. Jadi apakah hukum bagi perbuatan Kamal? Hukum bagi perbuatan Kamal adalah makruh. Makruh kerana apa? Mengambil wuduk dengan keadaan berbual-bual adalah mendatangkan hukum makruh.
kita pergi kepada soalan kedua, iaitu Wardah berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan dia sedang haid. Okey, Ustazah ulang. Wardah berpuasa di bulan Ramadan ketika didatangi haid. Apa hukumnya? Okey. Hukum untuk Wardah apabila dia berpuasa dalam keadaan dia datang haid ataupun dia dalam keadaan tidak suci, maka hukumnya adalah haram. Okey, hukumnya adalah haram. Okey. Seterusnya, pergi kepada soalan yang ketiga, iaitu Abdul Halim membaca ayat kursi sebelum tidur. Okey, Abdul Halim membaca ayat kursi sebelum tidur. Apa hukumnya? Apa hukum Abdul Halim membaca ayat kursi? Okey, hukumnya adalah sunat. Okey, hukum adalah sunat. Seterusnya soalan yang keempat, okey, Zaki merupakan seorang anak yang sangat taat kepada orang tuanya. Zaki merupakan seorang anak yang sangat taat kepada ibu bapanya. Apakah hukum perbuatan Zaki? Okay, hukumnya adalah wajib. Kerana apa? Kerana mentaati perintah kedua ibu bapa ni adalah wajib bagi seorang anak. Okey. Situasi yang seterusnya adalah situasi Saiful gemar berjudi pada hujung minggu sahaja. Okey, Saiful gemar berjudi pada hujung minggu sahaja. Okey, apakah hukum Saiful berjudi? Hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Kerana berjudi ni adalah satu larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila hukumnya haram, okey, sekiranya Saiful melaksanakannya, dia mendapat dosa. Okay, tetapi kalau dia meninggalkannya, dapat pahala. Okay, boleh faham ya? Okey. Seterusnya, situasi seterusnya, Zahara gemar makan makanan yang berbau. Zahara gemar makan makanan yang berbau. Contohnya apa? Petai dan jering. Jadi apa hukum? Okey, Zahara makan petai dan jering yang berbau ni. Okey, hukumnya adalah makruh. Okey, makan jering dengan makan petai hukumnya makruh. Okey, adakah dia berdosa? Okey, kalau dia tinggalkan dapat pahala, kalau dia melakukan tidaklah berdosa. Itu maksud makruh. Okey, seterusnya kita pergi kepada situasi yang ke-7. Okey, yang ke-7. Pak Sulaiman, okey, Pak Sulaiman membeli belah di pasar raya berhampiran rumahnya. Okey, Pak Sulaiman membeli belah di kawasan rumahnya. Jadi perbuatan Pak Sulaiman membeli belah ni apa hukumnya? Hukumnya adalah harus. Okey, pilihan Pak Sulaiman lah, sama ada dia nak membeli belah ataupun tidak, itu terpulang kepada diri dia. Maka bila dia boleh buat pilihan, maka hukumnya adalah harus. Okey, boleh faham ya? Okey, seterusnya kita pergi situasi yang ke-8. Okey. Ali berbuka puasa dengan makan 3 biji kurma. Okey, Ali berbuka puasa dengan makan 3 biji kurma. Maka apakah hukum? Okey, Ali makan kurma, apakah hukumnya? Okey, hukumnya adalah sunat. Okey, mendapat pahala sunat. Kerana apa? Kerana makan kurma ketika berbuka puasa adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, situasi ke-9. Okey, situasi ke-9. Abu bermain bola sepak bersama kawan-kawannya pada waktu petang. Okey, Abu bermain bola sepak bersama kawan-kawannya pada waktu petang. Jadi apakah hukum Abu bermain bola sepak? Hukumnya adalah harus. Kenapa harus? Dia menjadi pilihan kepada Abu kan. Sama ada dia nak main ataupun tidak, itu pilihan dia. Maka harus. Tidak berdosa jika dia buat dan tidak berdosa juga jika dia tinggalkan. Itu maksud harus. Okey. Seterusnya, situasi yang seterusnya, Ahmad menunaikan solat Zuhur walaupun dalam keadaan dia sedang demam. Okey,
Ahmad menunaikan solat zuhur walaupun dia dalam keadaan sakit, iaitu demam. Maka apa hukum perbuatan Ahmad mendirikan solat zuhur tadi? Okey, hukumnya adalah wajib. Okey, kerana sembahyang adalah wajib. Walaupun keadaan kita sedang sakit, kita tidak boleh meninggalkan solat dengan sewenang-wenang. Maka hukum mendirikan solat walaupun dalam keadaan dia sedang sakit, hukumnya adalah wajib. Okey, jadi Ustazah harap pelajaran hari ini, iaitu berkenaan dengan hukum-hukum dalam Islam, pelajar-pelajar semua jelas dan boleh faham. Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.